Assalamualaikum. Aku Ed. Korang mesti rindu kan tengok kita orang cerita tentang kisah-kisah seram. Kita memang dah lama tak buat cerita seram. Sebab kita orang nak bagi cerita dulu, bagi kita orang mencari pengalaman dan juga kisah-kisah seram untuk PUBG kongsi bersama dengan korang semua. Dan Alhamdulillah, untuk episod kali ini kita berpeluang merasai pengalaman seram sejuk tu bersama. Macam korang tengok, hari ni aku menjadi host untuk episod kali ni. Sebab kenapa? Kita orang memang tak shoot bersama. Hari ni kami akan buat video secara berasingan. Rocky, Am dan juga Hamka TV akan turut berkongsi kisah dan juga pengalaman seram kepada korang dalam episod ini. Kita minta maaf sebab dah lama tak buat video untuk PUBG. Sebab kes COVID dekat Selangor pun sebelum ni tak menurun. Nasi yang buruk jugalah tentang COVID-19 ni. Sebab ada pakcik aku yang paling rapat pun telah meninggal dunia lah sebab COVID. Memang kekilan lah. Aku harap korang dapat sedekahkan Al-Fatihah untuk pakcik aku yang telah meninggal dunia. So, apa kata kita terus di dalam dunia kisah seram PUBG Studios. Kita akan bermula dengan pendatang baru, pendatang asing si Am. Dengan cerita dia ada masalah time nak ikut video, betul ke? Ayo. Hai. Apalah nasib, dah rekod banyak kali geng, tapi dah terpadam lah. Apalah, audio tak dengar. So kita syuting ni last kopek lah. Apa jadi. So Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton PUBG. So seperti mana yang korang tahu, kita orang dah lama tak buat konten syerem-syerem macam tu. Disebabkan yang kita tahu sekarang kita dilanda pandemik, seluruh dunia dilanda pandemik COVID-19. So first of all, nama aku Am, seperti mana yang korang tahu. So yang korang tengok sekarang ni ada aku seorang je. So kepada semua ahli-ahli PUBG Studio pun tak ada, diorang pun buat video pun berasingan lah Tak ada, kalau minta pun tak ada kat sini. Diorang ada kat rumah diorang. So hari ni aku nak kongsi ke nak cerita? Kita ceritalah. Seram tak seram lah. So ni cerita ni dikongsikan oleh member aku yang bernama Azrul. Dia kata cerita ni terjadi 2-3 tahun lepas, pada mula-mula dia start kerja dia sebagai seorang rider food, penghantar makanan lah. Food rider food, penghantar makanan. Pada mulanya, time mula dia buat tu, dia kata pada bulan pertama tu, time tu dia ambil selalu kerja ambil shift pagi petang habis. Macam tu lah rutin dia setiap dalam masa sebulan tu lah. Bulan kedua, minggu pertama dia ambil shift pada waktu malam. Dia kata dia nak try lah macam tu, dalam seminggu tu nak try daripada dia start dari pagi sampai malam, pagi, petang, malam. Itu dia shift, 3 shift dia kata. Dia kata dia habis kan 9 lah. Dia kata paling lambat 9 untuk minggu pertama, sebab dia kata nak try. Mungkin order siang tu kita nampak macam rider ramai, malam kurang. Mungkin order dia kata, mungkin time tu mindset dia kata malam mungkin order laju lah sebab rider tak ramai kan katanya. So dia kata time minggu pertama tu dia kata buat okey, cantik semua. Order kira macam okey lah, balance lah. Pagi contoh pagi sikit ke, malam banyak ke, macam tu lah balance. So dia nak try pula pada midnight, late night delivery lah. Dah habis dah pukul 12 ke 1 dia nak cuba pula 12 ke 1. Dia suka mencuba-cuba, biasalah orang darah muda ni suka mencuba-cuba sesuatu yang baru kan. Pada pagi, habis pun pagi. Kira dia ambil starting pukul 8 lah. Dia start pukul 8, habis pukul esok tu pukul 12. Lepas tu bangun balik, kerja balik, start pagi pula 8 balik. Macam tu lah rutin dia kan.
Time tu dia time semangat-semangat lah dia kata. Dia kata minggu pertama tu semua okey. Sampai pukul 9 ni dia kata order okey lah, order tempat-tempat dia semua okey. So yang minggu kedua dia dah start ambil pukul 12. Dia kata time kejadian ni berlaku, dia kata time tu dia ambil time weekend. Dia kata mungkin weekend ramai lah kot nak order kan. Time tu orang tengah leisure kat rumah tak buat apa-apa. Dia cubalah pada waktu malam tu. So dia dapat order macam biasa. Dia dapat order time tu kat kedai mamak. Dia dapat dekat accept. Lepas tu dia nak pergi pick up kedai mamak tu. Macam biasa order bla 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 bla. Lepas tu mamak tu pun dah settle semua. Dia tekan pick up makanan tu. Lepas dia tekan pick up tu pun dia tahu dekat mana location dia nak drop makanan tu kan. Alamat ni kira kawasan perumahan lah. Kawasan perumahan tu family lah dengan jadi rider kalau yang hantar dekat sekitar situ lah. Sebab sekitar situ kawasan sekitar situ kawasan dia agak lain macam sikit lah pada waktu malam. Tak rasa dia punya suasana tu tak macam siang. So dia Roger member dia kira macam dia bagi tahu kan. Sebab member dia dah cakap kalau kau dapat sini hati-hati lah. Dah bagi nasihat siap-siap. Weh aku dapat sini weh, macam mana ni nak hantar ke nak cancel terus. Lepas tu member dia kata tak apa, try dulu, InsyaAllah tak ada apa-apa kan. Member dia support semua nak hantar. Dia kata kalau ada apa-apa just bagi tahu, inform dia dekat WhatsApp, grup WhatsApp orang kan. Gerak lah. Sebelum nak gerak rumah customer tu dia message customer tu. Dia kata saya nak on the way ni. Dia tak call. Dan dah sampai nanti baru dia nak call. Rumah customer ni rumah apartment. Kira lift dia tu dia kata yang tu ada dalam dua lift. Rumah customer tu tingkat 12. Dan apartment tu dia kata dan 20 tak silap aku. 20 tingkat. Dia pun dah sampai rumah customer. Nak horn tak boleh. Kalau rumah bawah sikit boleh horn kan. Mungkin kalau dia sedar sebab dah malam. Dia pun call lah. Call customer tu sekali. Tak angkat. Lepak dulu 2 kali. 3 kali pun tak angkat. Dia kata lama-lama pun tak sedap duduk bawah ni. Dia pun naiklah atas. Dan dia tekan loceng tu macam loceng pula button nak naik lift tu okey lah. Dia pun naik berhenti kat satu tingkat. Time tu tingkat dia kata tingkat 6. Berhenti kat tingkat 6. Pintu pun terbuka. Itu dia kata tak ada orang. Memang dia seorang je. Sebab tu dia keluar dia tengok dia tak ada orang. Dia nak tutup lah. Time dia nak tutup tu dia dengar orang ketuk lift tu. Kira pintu dah tutup. Tuk. Kira macam ketuk daripada luar. Macam takkan pintu je pun nak ketuk macam pintu tombol biasa kan. Mana mahu. Lepas tu lift tu dia nak tutup tu dia pun tekanlah button tu nak buka. Lepas tu jangan balik. Tak ada orang pun sebab dia dah keluar. Dia tengok tak ada orang. Mungkin dia kata dalam hati dia mungkin budak-budak lah. Budak-budak nak kacau malam-malam kan. Dah tutup dia ni atas. Berhenti dekat tingkat 7 pula. Pintu tu terbuka balik. Nak tunggu orang masuk. Dia tengok tak ada orang. Lepas tu dia tekan tutup. Dia nak tutup tu pula. Pintu tu tak boleh tutup. Pintu tu tak boleh tutup pula. Dekat tingkat 7 tu dia tiba-tiba time tu dia rasa bukan dia rasa lah, dia terhidu sesuatu bau yang tajam. Yang dia tak pernah bau benda tu, tapi dia rasa terus menusuk. Dia kata apa hal lah. Dia macam dia cakap macam tu kan. Apa yang bau ni? Siapa yang buang sampah tu kan? Datang satu angin hentak dalam lift lah. Tu pun Allahu Akbar. Dah tutup. Lepas tu pintu tu slow tutup macam tang. Tapi dalam lift tak ada apa-apa. Tapi angin satu macam dah hembus kat dia macam tu lah. Lepas tu dia dah istighfar apa semua kan. Sebab dia dah tahu lah. Sebab sebelum ni dia cerita dia macam tu lah. Dah goyang time tu kan. Kalau iman tak kuat ke dah memang caw lah dari situ kan. Kalau kita pun benda tak dijangka tiba-tiba jadi. Kalau dia tenangkan hati dia, mungkin tak ada apa-apa kot cobaan lah. Lepas tu dah naik sampai rumah customer. Dari rumah customer, so tempat tu dia dah familiar sebenarnya. Time siang lah. Dia tak pernah macam sampai late night. Paling lambat pun dah pukul 9-10 dia kerja. Tak lewat sangat lah. Mungkin time tu tak jadi kat dia lah. So dia dah sampai tingkat 12. Dia dah sampai rumah customer. Dia cari rumah semua. Time dia nak tunggu customer tu bagi salam semua. Customer pula maybe kan tidur kot lepas order tu. Dia terus berkenal dulu. Tidur ke apa ke, rasa alam tu.
Lepas tu nak jadi cerita, time dia tengah tunggu tu, mata dia tengah melilau lah. Dia dah macam membelakangkan pintu tu lah. Kalau pintu tu buka, dia tu pusing lah. Dia tengah melilau. Lepas tu dia nampak macam, dia rasa macam sesuatu tengah tengok dia. Tengah tengok dia dekat satu macam penjuru tu, tepi koridor tu, tengah macam jengah-jengah dia. Sambil ada bunyi macam seorang budak tengah gelak-gelakkan dia. Macam sayup-sayup dia. Betul, dia rasa dah tak sedar hati lah. Dia rasa macam tempat ni memang lain macam lah kalau time malam kan. Lepas tu dia terus buat Assalamualaikum tu. Dah customer pun tak angkat. Lepas tu dia dengar bunyi gelak macam makin kuat lah kan. Tapi dia nampak macam mata tu macam dah jengah-jengah dia, macam tengok. So tak, ni dia dah dengar bunyi macam tu, dia macam dah gelak-gelak macam lebih kuat tu. Dia pun terus letak makanan kat depan customer. Customer pun dah satu hal, kalau dah tahu dah awak tu ke time malam ke, tak kisahlah malam ke siang, tulis siap-siap dekat note tu. Nanti dia sangkut je dekat pintu ke, dekat pagar ke, tak boleh letak dalam bakul ke kan. Inform siap-siap rider. Kalau inform siap-siap senang lah Lepas tu dia caw lah. Nak buat apa lagi kan, nak tunggu lift tak dan lah, nak patah balik kat koridor tu, dah tepi tu dah nak bertemu lah di situ. Member pun terus cari tangga turun. Dan nak turun tangga tu, dia nampak tengah budak tengah lari depan dia, macam tengah melintas yang tu depan dia. Dia dah rasa macam budak tu kata, abang tak nak main dengan saya ke? Tak sedap. Customer pun dah tak tahu, maybe lepas dia lari tu customer luar lah kot kan, dia dah menjerit ke apa. Badan dia satu hari tu, dia kata lepas esok kejadian itu, dia terus demam 2 hari terus kan. Mungkin dia terkejut lah kot dengan benda tu. Dia cerita kat member dia semua. Member dia kata, tuan kau tak inform apa lah. Mungkin nak jadi kat dia time tu kan, mungkin rezeki dia bermain-main di situ. Member pun tengah bosan di PKP. Itu je ada time late night pula dia hantar makanan. Okay guys, so itu je lah cerita dari saya yang dapat saya kongsikan bersama anda semua. So terima kasih kerana menonton. Korang boleh stay tune. Kita ada banyak lagi konten-konten menarik untuk kita share. Thank you support. Jangan lupa mana yang belum subscribe tu, tekan button subscribe dan loceng notification di tepi ini. Dan juga korang jangan lupa like, share dan komen. Okay, ciao. Kau boleh customer pun janganlah tidur, dah order kan. Dia boleh tidur pula. Allah, pasal minggu tu kena kacau. Okay, aku pun tak cakap banyak. Apa kata kita terus ke video yang kedua. Kita akan bersama Rocky. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam semua. So untuk video kali ni, seperti yang anda tahu, kita akan ada part untuk seseorang ahli panggil tu bercerita. So kita orang ambil alternatif untuk kita orang shoot macam ni lah. So macam yang host kita iaitu Ed cakap tadi, bersama dengan Rocky. Ayo. Ini bercerita tentang kerja dekat bahagian jaga baby. Tiap-tiap kerja malam memang dia akan jaga baby lah. Sebab baby ni dia, kita tak menentu kan. Dia tidur bukan tidur macam orang-orang biasa kan. Kadang-kadang malam-malam merengek kan, nak nangis semua. So sebenarnya dia punya tempat tu, dia punya tempat jaga baby tu bukan kat hospital. Dia dekat rumah, persendirian punya, company punya, orang kata apa, adalah business woman ni. Dia buka satu tempat untuk jaga baby lah kan. So dekat tingkat 1 tu tempat jaga baby. Dekat tingkat 2 tu diorang punya, kira macam diorang punya asrama lah. Kalau dia shift malam, dia kerja lah kat bawah. Kalau dia tak kerja shift malam, dia kerja shift siang, dia tidur lah dekat dalam bilik dia. Tapi setiap kali dia tidur tu, kebanyakannya orang-orang dekat yang duduk kat asrama tu kebanyakannya balik rumah. So dia je macam selalu tak balik rumah sebab rumah dia jauh. Kecil.
Okay, dia punya tempat tidur tu katil double decker. So dia tidur kat tengah-tengah. Ada 3 katil double decker. 3 katil double decker, dia tidur kat tengah-tengah, dekat bawah. So dekat katil sebelah kiri dia tu, dekat atas tu ada satu budak duduk situ. Tapi dia selalu balik lah. Kadang-kadang dia tidur kat situ. So dia ada tinggalkan dia punya anak patung lah. Pada malam tu dia nak tidur, perempuan lah kan. Perempuan tu dia selalu gak lah macam terintai-intai dekat atas tu. Sebab dia tengok anak patung tu besar sebenarnya. Dia anak patung teddy bear tapi besar. Agak creepy sikit lah kalau tengok macam malam-malam. Tengok macam tu lama-lama dia agak creepy sikit. Kejadian ni berlaku pada malam tu dia nak tidur. So dia macam tengok lah dekat anak patung tu, macam anak patung tu duduk kat situ lah kan. Duduk macam static macam tu. So dia macam buat biasa-biasa lah, dia tidur macam biasa. Kalih ke tepi kan, dia kalih ke tepi, dia kalih ke katil yang belah kiri dia nak tidur tu, kat atas tu. Dia tengok teddy bear kat atas tu, macam sama lagi lah position dia. So tiba-tiba macam dalam lama sikit macam tu, dia tengok balik kat atas. Tengok teddy bear tu dah teralih sikit tau. Macam teralih sikit daripada kedudukan dia. Dia macam duduk, lepas tu tiba-tiba teddy bear tu macam teralih sikit, macam sengit sikit macam tu. So dia macam dia pelik lah. Dia rasa macam benda tu tak ada apa, maybe angin ke apa tolak kan. Tapi nak cakap angin tolak sebab rumah tu memang kedap daripada apa-apa. So kira macam dia tutup semua lah kan. Yang ada pun aircon. So dia macam tak nak fikir apa-apa. So dia tidur je. Layar-layar mata sebenarnya. Layar mata time nak tidur. Dekat atas katil atas tu dia ada kipas tau. Dia ada kipas macam kipas macam nak cakap, kipas tegak tu. Kipas yang biasa kita pakai tu kan, yang kampung-kampung ni tu. Dia letak kat atas tu, kat atas katil tu. So tiba-tiba kan dia pusing sana, tiba-tiba kipas tu jatuh. Pam, pecah kipas tu. Lepas tu dia macam terkejut lah. Dia bangun, dia macam tengok lah. Dia macam dia jauh sikit dari katil tu. Dia tengok apa benda ni jatuh kan. Tengok sekali kipas jatuh. So dia macam pelik lah. So dia takut. Dia memang macam dah tak boleh lah ni. Dah macam ada benda, ada something ni kan, kacau kan. So dia pergi dekat luar. So dia kira macam rasanya dia pergi turun bawah. Dia tidur kat bawah dia tidur kat sofa bawah. Besok paginya budak tu ada. Dia tak cerita lagi kat budak tu. Budak tu naik atas. Dia tengok lah, apa kipas dia dah patah macam ni. Lepas tu yang member dia tu cakap lah, mana ada kita orang usik apa, malam tadi kau nak tahu jadi apa, tiba-tiba kipas kau jatuh. Dia kata macam tu. So perempuan tu macam tak percaya lah, apa pula kipas aku nak berjatuh pula kan. Habis siapa nak ganti rugi macam ni kan. Aku rasa maybe sebab anak patung kau tu lah. Lepas tu dia kata macam dia tak percaya kau sebab anak patung kan, kenapa pula kan. Dia macam benda, dia macam orang kata apa, memang nak menidak-menidakkan lah. Dia macam tak nak percaya sangat lah benda yang dia cerita lah. So macam perempuan tu macam lantak engkau lah tak nak percaya kan. So teddy bear tu still ada dekat dalam, bilik tu atas katil dia. So perempuan tu macam kira macam dua orang ni dah tak member sangat lah sebab gaduh pasal benda tu. Tapi budak-budak yang semua yang duduk satu asrama tu dah suruh dia bawa balik anak patung tu kan, jangan letak situ. Kejadian misteri yang paling pelik, bukan pelik lah maksudnya, dia pelik jadi dekat perempuan tu sebab yelah, tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba benda tu jatuh kan. So kat sini aku boleh cakap, apa tau. Korang nak jadikan anak patung korang tu sebagai permainan untuk korang, tak jadi masalah. Tapi kalau korang buat anak patung tu untuk jadi perhiasan dekat rumah korang, better aku cakap tak payahlah buat macam tu. Sebab orang kata anak patung ni adalah benda yang lebih kalau nak pula anak patung yang cukup sifat kan, kepala ada, tangan ada, badan ada, kaki ada, cukup sifat macam tu lah, tempat orang kata benda tu senang nak masuk lah kan. Kebanyakannya kalau korang tengok dekat YouTube lain ke, korang search kan, anak patung memang akan ada banyak benda-benda macam tu lah. Sebab benda tu senang masuk dalam tu. So kepada siapa-siapa yang ada anak patung tu, elok korang berjaga-jaga lah. So
Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Dan jangan lupa tekan bell notification tu. Bila mana kita orang ada upload video terbaru, maka terkeluar lah dekat notification korang tu. So itu saja untuk cerita aku hari ni. Assalamualaikum, selamat malam. See ya. Pelik sebab anak patut pun kadang kan benda comel, kadang perempuan pun suka kan. Depends orang lah. Tapi kalau benda tu nak kacau, orang pandai-pandai lah hidup. Mesti kau tunggu video daripada Hamka TV kan. Apa kata kita dengan cerita aku dulu, baru kita go ke Hamka TV, boleh? Pada malam ini aku nak berkongsi cerita tentang asrama. Aku rasa aku ada 4 cerita. So tapi aku tak akan kongsi 4 cerita pada episod ni lah. Part 1, part 2, part 3, part 4. Aku nak korang stay tune untuk next content aku. Kisah asrama ni aku akan lebih menjurus kepada sekolah pondok. Aku tahu mesti ada daripada korang yang belajar dekat sekolah pondok kan, sekolah agama kan. Tahun ni terjadi pada tahun 2004 ataupun 2005 lah. Berdasarkan apa yang si pencerita tu cerita pada aku sebelum ni. Sekitar tahun 2004-2005 masa dia belajar. Cerita ni bukan terjadi pada dia, tetapi pada rakannya. Dia berada di dalam bilik yang sama, tapi kisah pengalaman seram ni terjadi kepada kawan dia. Asrama tu mempunyai 2 tingkat. Tingkat 1 tempat diorang tidur, tingkat 2 tempat diorang belajar. Aku bagi nama Mimi lah. Okay, si Mimi ni dia macam memang tak tahan dia nak terkencing, kau tahu tak? Dia memang nak terkencing. Dia nak buang air kecil pada pukul 2 hingga 3 pagi. Nak terkencing pada pukul 3 pagi geng. Semua dah tak seram. Sebagai seram, dia kejut si kawan dia. Kawan dia, aku bagi nama juga lah nama kawan dia Tasha. Kawan dia duduk di katil double decker juga, tapi katil double decker sebelah lah. Weh Tasha, kau teman aku Tasha, aku tak tahan sangat lah Tasha, aku dah terkencing. Teman aku kencing kejap boleh tak? Aku takut lah nak seseorang. Tasha tu macam yelah, jom macam tu lah kan. Contoh je lah. Tasha ni pun teman lah si Mimi ni pergi kencing. Tapi tandas dia bukan tandas mewah macam kita sekarang. Tandas lelaki, tandas perempuan kan, ada cermin apa semua kan, ada sinki orang, bukan. Dia punya tandas memang, kau tahu tak tandas kampung? Yang kau macam kau kena keluar rumah, kau kena jalan sekejap, lepas tu kau baru boleh kencing dekat tandas tu. Macam tandas memang musuh dia tandas dia. Kiri kanan batu. Pintu dia pintu zinc. Okey. Berhadapan tandas tu adalah kolah. Kalau budak asrama perempuan katanya memang dia mandi sekali tau. Dia kolah mandi kolah kan. Dalam 2 minit macam tu dah settle kencing tu semua. Si Mimi ni keluar daripada tandas tu lah. Dia keluar. Dia tengok si Tasha ni tengah gosok gigi. Dia tengah bros gigi dia dekat kolah tu. Aduh Tasha, sebab pula kau nak gosok gigi bulu bayi. Cepat sikit lah weh, aku seram lah malam-malam ni gosok gigi pula. Macam tu lah. Dan paling mengejutkan si Mimi ni, masa dia tengah gosok gigi tu, ada darah keluar daripada mulut si Tasha ni. Tu si Mimi ni macam terkejut lah. Kau kenapa? Biasa keluar darah tu. Mimi macam terkejut kan, asal member dia macam ni kan. Lepas tu bila dia amati betul-betul, si Tasha ni rupanya dia berus gigi pakai pisau.
Aku tak tahu mana dapat pisau. Tapi based on cerita ni, cakap si Tasha ni dia bergigi pakai pisau. That's why gigi dia, mulut dia berdarah tau. Si Mimi memang kerja beruk. Allah meromang dah. Kau tahu apa yang Tasha cakap pada Mimi tu? Tulis pada si Mimi. Dia cakap dia buka gigi macam ni, putih tak? Member terus berlari, macam memang berlari tak cukup tanah, pergi asrama dia. Dia tengok si Tasha tu tengah tidur dekat dia punya katil. Cerita ni dah ramai orang dengar, tapi dekat mana-mana pun aku rasa cara dia kacau tu benda yang sama lah. Itu kan. Okey, itu je cerita aku untuk minggu ni lah, untuk episod kali ni. Tahu memang cerita ni memang little bit scary lah. Takut tak? Kita terus pada cerita yang terakhir, iaitu Hamka TV. Mesti korang kena. Jom kita dengar kisah seram daripada dia pula. Katanya ada 3 cerita. 1, 2, 3. Halo hai, Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Selamat datang ke Pamjil Studio. Nampak kucing tak? So hari ni kita orang terpaksa buat video split disebabkan pandemik inilah. So jangan lupa like, share dan juga subscribe. Jangan lupa tekan bell notification tu supaya nanti apanya tu terkeluar dekat notification anda semua. So pada video aku kali ni, aku nak sembang kisah seram, pengalaman seram pakcik aku yang berada di kampung. So cerita ini berlaku pada suatu malam yang sangat gelap, di mana tentu pakcik aku duduk kat bawah rumah. Time tu dia tengah tu zaman-zaman dia kecil lagi lah. Zaman-zaman dia bukan kecil lah, remaja-remaja, bayi-bayi aku macam tu. Dia cerita kat aku lah. So dia duduk kat bawah tu tengah melepak bawah rumah. So rumah kampung aku dia atas atas tu ruang tamu, bawah tu dapur kau. Bawah tu dapur. So dia duduk dekat ruang tamu tu kan. Bawah tu ada satu tempat untuk kita orang lepak lah, kalau balik kampung ke apa kan, untuk chill-chill kat situ. So dia pun lepak dekat situ. And pada satu malam, so kalau kau tahu suasana kampung ni, dia punya lampu dia, lampu dulu punya, lampu oren tu. Lampu oren punya baru dah tembak bawah tu. Sekarang ni kan lampu-lampu solar kan. So letak je LED, pam, ambil kau. So dulu, zaman-zaman dulu kampung pakai lampu-lampu jalan punya. Zaman-zaman 90-an, zaman-zaman rockers dulu. So dia pun tengah lepak-lepak, dan kemudian dia terdengar satu bunyi yang orang kata mengejutkan dia. Dan di mana apabila dia melihat ke hadapan, ke sini lah, ada macam tengah lepak sini, dia pandang sana. Dekat sana depan, dulu depan rumah kampung aku tu ada semak. Dan depan tu ada longkang kecil, dan ada satu lampu jalan kat depan tu. So sekarang ni yang semak tu dah jadi rumah dah. So pakcik aku perasan ada satu susuk tubuh hitam, yang pakcik aku kata itu macam orang minyak lah. So macam mana yang kita tahu, orang-orang dulu ni benda-benda, orang kata ilmu-ilmu yang mistik ini pada masa dahulu sangat dikenali kan. So lepas tu pakcik aku ambil lampu, dia check lagi, dah terang lagi di suluh. Dan benda tu nampak, dia pun berlari ke depan dan hilang, orang kata, di dalam kelam malam tersebut. Sebab dulu kan jalan kampung ni tak banyak sangat lampu. Dia just macam sini, lepas tu 1 kilometer sana baru ada jalan, ada lampu jalan kan. So itulah cerita pertama aku, yang di mana pakcik aku melihat satu susuk tubuh yang merupa orang minyak. Dia kata sebab susuk badannya hitam betul, macam ni. Nah, ni, hitam betul kan, cakap sikit. So cerita yang kedua pun berlaku dekat kampung juga. Ni orang kata cerita pakcik aku, yang di mana kampung aku dulu ni, dekat dapur tu ada jalan, sebelah tu ada satu pokok durian. Pokok durian.
Tapi sekarang ni pokok tu dah mati dah tua dah. Zaman pakcik aku dulu pun dah start berbuah kan. And aku pun pernah dapat rasa sikit je lah. Tentu aku sekolah rendah. Aku duduk kat sana dulu. So yang di mana pada satu malam pakcik aku ni dia jagalah time tu tengah musim-musim. So dia tak nak orang kata macam ditebuk tupai lah. Lepas tu ada haiwan-haiwan yang makan. So nanti jadi busuk. So dia pun lepak bawah, lepak dekat dapur aku tu. So dekat dapur aku tu dalam 2-3 langkah sampai je dekat pokok durian tu. Dia diselangi dengan satu jalan kampung, jalan kecil. So nak dijadikan cerita, malam tu pakcik aku terdengar bunyi satu buah jatuh. Orang kata buah durian lah kan, gedebuk macam tu. Dia pun keluar ambil lampu suluh. Nak ambil lah bawa masuk rumah kan. Takut macam tadi aku cakap, takut ada haiwan-haiwan yang tak sepatutnya datang. Nanti digigit lah, ditebuk lah, makan separuh lah, apalah semua kan. Takut tupai datang. Tupai dia loncat, dengap sampai Abang Jamil mampus. So selepas tu, semasa pakcik aku tu tengah nak mengambil buah durian tu di kala malam, dan dia terasa satu benda yang menyeram-nyenjukkan dia. So dia rasa macam ada orang perhati dia lah, lebih kurang macam tu. So dia pun tak sedar hati, dia ambil mana yang dia nampak je dan dia masuk ke dalam rumah. Lepas tu dia buka, lepas dah masuk kat dapur tu, so dia ngintai lah dari tirai kamar. Dia ngintai dekat tingkap-tingkap tu kan. Dan dia melihat satu, orang kata, sepasang mata yang berwarna merah yang melihat dirinya. Dan lepas tu pun dia malah nak sembang, malah nak apa, dia tutup dan terus tidur lah Datuk. Dah nampak benda tu, lagi kau nak buat apa? Kau nak tanya dia, Assalamualaikum, buat apa duduk situ? Teman saya tadi kan? Tak nak, saya nak pergi ambil saja situ je tu. So cerita yang terakhir ni berlaku di kampung aku juga, tapi dia bukan pasal cerita pakcik aku, tapi cerita ni rare juga dulu. Pakcik aku berceritakan dekat aku yang di mana kalau nak balik kampung aku tu, dia ada satu jalan akan melalui perkuburan Melayu. Alright. So cerita ni dah lama dah, cerita ni zaman-zaman dulu masa pakcik aku sekolah rendah lagi. Dia cerita ada satu ustaz ni, dia duduk macam ni dia dari Pekan. So dia nak balik kampung, dia nak balik rumah dia. So dia akan merentasi aku punya kampung lah. So dia kampung sebelah. Dan pada malam tu dia dari Pekan dan dia nak on the way balik ke kampung dia tu, ke rumah dia tu. Kan aku cakap tadi dia ada satu laluan untuk pergi, satu laluan yang mana memang akan lalu kawasan perkuburan. So tapi time tu yang lalu tu ustaz macam tu, Pak Imam macam tu lah. Dan lepas tu tengah on the way tu, dia sampai dekat nak sampai dekat perkuburan tu, dia terlihat, itu malam tau, dia terlihat satu susuk tubuh yang berbungkus tengah duduk macam, okay, ni perkuburan. So tepi ni ada car wash, lepas depan tu ada longkang kecil, lepas tu ada jalan kecil kan. So dia duduk tepi tu. So Pak Imam tu pun dia berhenti pergi dekat benda tu. Time tu dia full face. Dia full face. Dia kalau bagi peluang, korang nak tengok yang full face ke yang real life lah, nampak muka? Kalau bagi aku full face lah. Kalau tengok muka dia, takut lah Datuk. Dia tutup semua full face lah, macam helmet. Dan lepas tu pun ada mitos-mitos ataupun petua-petua orang kata kalau terjumpa benda itu, buka bungkusan dia. Ada yang kata dia keluar disebabkan masa nak disemadikan tu, dia punya ikatan tu tak buka lah, apalah, bawah malam lah. Saya pun dengar cerita-cerita orang saja. Okey, lepas tu kita berbalik kat pakcik, dekat Pak Imam tadi tu. So Pak Imam tu pun pergi dekat entiti yang berbungkus itu, dan dia membuka ikatan tu. Lepas dia buka, terbuka lah. Dan dia kata benda yang berada di dalam bungkusan tu, orang tu dia pernah kebumikan. Dan dia nampak jelas wajah yang lepas dia buka ikatan tu, dia nampaklah wajah orang tu yang dia kata dia pernah semadikan pun orang tu. Dan kemudian esoknya Pak Imam tu pun demam lah. Kau ingat, kalau kau dah jumpa benda tu, Pak Imam belum demam. Kalau aku bukan setakat demam, out, let it go. So itu je cerita seram aku. Walaupun pendek, tapi aku bagi banyak lah, 3 lah kan, sebab dah lama sangat tak buat cerita seram ni.
So teruskan support Pamjil Studio. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Yang mana-mana tanya ke mana hilangnya Abang Kau, kenapa lama tak buat video, InsyaAllah nanti aku akan buat video dan aku akan bagi tahu kenapa aku tak buat video dalam masa beberapa kat sebulan dah aku rasa aku tak keluarkan video. So ini pun memang khas untuk Pamjil sebab aku punya jadual memang pack gila lah duk. Ni pun disebabkan ad tu lah. Suruh buat aku buatlah kejap Jahat mulut. dalam beberapa minit ni. So ini saja perkongsian aku. So jangan lupa like, share dan juga subscribe. Teruskan support Pamjil Studio. Okay, asyap. Muah. Ciao. Sekali juga kampung si Nabil ni. So aku dekat area rumah kampung dia tu memang banyak macam hutan-hutan lah kan. Ada kawasan yang dikelilingi hutan lah. Pada hulunya pun macam Angka TV kan, tempat area rumah dia tu memang hutan kan. Okay guys, aku rasa mungkin sampai sini lah penghujung untuk episod kali ni. Macam dalam video korang pun dah ada sebut. Jangan lupa like, share juga subscribe Pamjil Studios. Jangan lupa juga support Hamka TV. Kenapa dia dah lama tak buat video? Aku cik orang tanya dia raya. Aku pun tak tahu nak tanya kat apa. Tak ada nak komen apa, aku tanya kat dia. Tapi yang penting korang support Pamjil Studios. Kami dah road to 2K. Lagi dalam around 400 lagi ke untuk dapatkan 2K. Aku nak korang stay tune untuk next content kita orang. Jadi so kita orang memang takkan macam menghampakan korang lah untuk stop daripada buat konten yang menarik untuk korang. So wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bye.